Wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Sabah. Laporannya bersama Anicia Dollars di RTM Kota Kinabalu. Anicia, teruskan. Baik, terima kasih Zahra Diangkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadar indeks jenayah di Kota Kinabalu menunjukkan penurunan 11% sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinji berkata pematuhan orang ramai terhadap PKP menyumbang kepada penurunan kes jenayah di sekitar ibu negeri. Pihak polis akan terus memperketat pemantauan sepanjang PKP yang kini memasuki tahap 3 termasuk mengenakan kompaun terhadap mereka yang ingkar arahan berkenaan. Pada masa yang sama, pihak polis dalam fasa ketiga ini mengambil tindakan tegas dalam menguatkuasakan PKP. Sebelum ini kita bagi nasihat, bagi amaran dan sebagainya. Tetapi fasa ketiga ini kita, kalau mereka yang kita jumpai tanpa alasan yang munasabah, kita tangkap. SCP Habibi dalam sidang media di Kota Kinabalu memaklumkan 2 lagi sekatan jalan raya SJR bergerak ditambah di Kota Kinabalu bagi mengawal pergerakan orang ramai yang cuba masuk ke pusat bandar melalui jalan-jalan alternatif. Secara keseluruhan terdapat 7 SJR di Kota Kinabalu termasuk 5 sekatan statik. 2 buah kilang di Kota Kinabalu yang beroperasi tanpa kebenaran dari pihak Kementerian Perdagangan dan Industri Antarabangsa MITI dalam tempoh Perintah Pergerakan Kawalan PKP diarahkan tutup serta-merta oleh Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah. Pengarah JTK Sabah Wan Zulkifli Wan Setapa berkata tindakan dikenakan terhadap kilang berkenaan setelah menerima aduan daripada pekerjanya yang bukan dalam perkhidmatan keperluan utama di Kelombong dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Kilang ini tidak mendapat kebenaran daripada pihak MITI, maka kami telah membuat penutupan. Hasil daripada penutupan 2 kilang ini, kita telah mengarahkan lebih kurang 98 orang pekerja untuk balik dan tidak bekerja dalam sepanjang tempoh PKP ini. Pemeriksaan di kilang ini dilaksanakan JTK bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah. Wan Zulkifli menasihati pekerja yang menghadapi situasi seumpama untuk memaklumkan JTK di talian 088-238-755 atau email jtkSabah@mohr.gov.my agar tindakan segera dapat diambil. Setakat ini JTK Sabah telah menerima lebih 2,500 aduan serta pertanyaan daripada pihak majikan dan pekerja mengenai isu pembayaran gaji, pemberhentian pekerja dan penutupan operasi syarikat. Meskipun larangan melakukan aktiviti luar seperti riadah maupun bersukan di tempat awam dikuatkuasakan sepanjang PKP ini, pasukan bola sepak Sabah skuad Tambadau tetap gigih melakukan latihan fizikal bagi memastikan pemainnya sentiasa dalam keadaan terbaik. Biasanya dalam tempoh PKP ini, pemain melakukan latihan secara bersendirian di rumah masing-masing. Ketua Jurulatih Skuad Tambadau Kurniawan Dwi Yulianto yang dihubungi RTM berkata latihan diadakan secara virtual training atau secara maya agar pemain tetap kekal cergas dan berdaya saing. Alternatif ini merupakan kaedah terbaik dan lebih selamat kerana pemain tidak terdedah kepada resiko penularan wabak COVID-19. Menurut Kurniawan, jurulatih menyediakan modul latihan untuk dilaksanakan pemain dengan menggunakan pelbagai platform digital atau media sosial dan terus dipantau oleh jurulatih. Para peminat yang merindukan kelibat skuad Tambadau boleh melayari laman rasmi mereka di saluran YouTube bagi melihat sendiri aksi pemain melakukan latihan di rumah. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Bola Sepak Sabah Roelson Batwell turut menyambut baik latihan secara maya ini agar pemain dapat mengekalkan kecergasan fizikal semasa tempoh PKP ini. Saya Roelson Batwell, pemain bola sepak Sabah FA. Saya memohon kepada seluruh penyokong bola sepak tanah air agar dapat kekal berada dalam rumah dan marilah kita sama-sama berdoa agar keadaan ini semakin pulih. Stay at home. Peniaga Bazar Ramadan di negeri ini perlu bersedia mempelajari cara menjalankan perniagaan secara dalam talian bagi memastikan perniagaan dapat diteruskan walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur memberitahu peniaga masih mempunyai pilihan untuk menjana pendapatan menerusi e-bazar. Dalam ekonomi berdasarkan digital ini, saya rasa ada hikmah PKP ini pada tahun ini kita menggunakan e-bazar. Jadi pada pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam bazar Ramadan ini mengambil kesempatan untuk belajar, melengkapkan diri dari sekarang macam mana mereka boleh memasarkan produk-produk barang-barang kui-mui. Beliau juga menjangkakan kemungkinan jualan lebih tinggi dapat diperolehi kerana pasaran e-bazar tidak terbatas dengan ruang dan masa selain menjimatkan masa pelanggan. Jelasnya, kemudahan fasiliti penghantaran makanan juga perlu dimanfaatkan dalam menjayakan perniagaan masing-masing. Berdasarkan rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK tahun lalu, sebanyak 878 lot dibuka dalam Bazar Ramadan melibatkan 23 lokasi di seluruh Kota Kinabalu. Selain bekerja dari rumah dan amalan penjagaan kesihatan seperti kerap membasuh tangan dan penjarakan sosial, saya kira ketiadaan Bazar Ramadan di bulan puasa juga merupakan satu norma baharu yang perlu dijalani rakyat. Seperti yang disebutkan Perdana Menteri kita, norma baharu untuk peniaga, ya, sudah tentu kerana mereka perlu mempelajari cara-cara untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Mungkinkah norma baharu ini akan mampu meningkatkan budaya digitalisasi dalam kalangan masyarakat di negeri ini? Mazrona Kalinggalan, RTM. Sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra.